Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan guru-guru tentang satu edaran yang telah dibuat naik oleh bahagian pembangunan kurikulum berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah semasa PKP. Saya yakin sebenarnya guru-guru mungkin telah menerima link ini daripada sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Lipis. Cuma saya ingin menghurailah sedikit tentang beberapa perkara yang terdapat dalam edaran ini, dan saya pun tidak berniat untuk membaca semula secara keseluruhan. Okey, jadi berkaitan dengan PBD semasa PKP ini yang sangat menarik perhatian saya untuk saya kongsikan dengan cikgu-cikgu, dan saya harap ilmu ini dapat KB dan KP kongsikan pula kepada guru-guru di bawah seliaan KB dan KP di sekolah, iaitu berkaitan dengan kaedah pentaksiran PBD semasa PKP. Okey, seperti biasa, seperti yang kita sedia maklum, terdapat 3 kaedah untuk menjalankan pentaksiran terhadap murid-murid kita dalam bilik darjah. Yang pertama adalah kaedah pemerhatian, kedua penulisan, dan yang ketiga adalah lisan. Okey, bagi mata pelajaran di bawah bidang sains sosial ataupun di sekolah kita masih sebut lagi bidang kemanusiaan terdapat memang banyak mata pelajaran sejarah, geografi, seni visual, pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, pendidikan Islam, dan saya sendirilah sebagai pegawai sains sosial yang baru juga berkecimpung dalam bidang ini, sebenarnya memang banyak sangat yang perlu saya belajar dari segi kandungan mata pelajaran tersebut. Tapi bagaimanapun saya banyak juga hasil lawatan ke sekolah banyak kita membuat perkongsian dan ada beberapa yang kita kata bolehlah kita jadikan sebagai contoh yang terbaik. Jadi kita terus saja kepada kaedah pemerhatian. Okey, kalau tengok soalan bagaimana pentaksiran secara pemerhatian dijalankan secara dalam talian? Okey, tengok jawapan Pentaksiran secara pemerhatian boleh dijalankan dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Macam yang kita gunalah, mungkin kita boleh guna Google Classroom. Tapi bagi murid yang susah untuk akses, mungkin kita hanya boleh gunakan yang mudah yang ada di tangan mereka. Handphone kan kita boleh gunakan WhatsApp, kita boleh gunakan Telegram kemudian Google Meet dan memang betul dari segi perancangan kita memang terbaik. Cuma dari segi penyertaan murid pada PKP ini, kita pun tak boleh nak kata sebab itu bukan di bawah kawalan kita tapi yang mana murid-murid kita yang hadir tu kita buatlah yang terbaik. Okey, jadi di sini diberi contoh dalam mata pelajaran pendidikan seni visual yang mana murid boleh membuat rakaman video proses melengkapkan satu tugasan atau eksperimen. Maknanya di situ kita boleh mentaksir menggunakan kaedah pemerhatian. Okey, contohlah kita kata kita ingin murid menghasilkan satu tugasan berkaitan dengan apa contohnya pelajaran seni visual, tekapan. Contohlah tekapan. Murid akan tapi dari segi video lah contohnya, kita kata video. Kita nak dia memvideokan langkah-langkah daripada penyediaan bahan sehinggalah terhasilnya satu lukisan ataupun kita kata satu hasil tekapan dalam kertas lukisan. Tapi sebenarnya bila kita katakan video, mungkin bagi kita agak mudah, tapi bagi murid kita mungkin susah. Jadi dekat situ cikgu perlu menyediakan kaedah yang lain. Mungkin cikgu kata sediakan langkah demi langkah, gambar demi gambar bagaimana tekapan itu bermula daripada bahan sehingga terhasilnya satu tekapan di kertas lukisan. Jadi step pertama, kita minta murid kita ambil gambar dahulu. Contohnya kita kata gambar tu ialah keratan dahan pisang. Maknanya murid akan ambil dahulu gambar keratan dahan pisang tu untuk diambil gambar. Okey, gambar kedua ialah dia mau menunjukkan bancuhan warna. Mungkin ada beberapa gabungan warna. Gambar kedua. Okey, gambar ketiga
bagaimana dia mencelup keratan dahan tadi dilekapkan pada kertas lukisan. Dan gambar keempat ialah satu hasil yang telah siap dalam satu kertas lukisan, hasil tekapan dalam berbagai-bagai bentuk lah, berbagai-bagai corak dan sebagainya. Jadi dari segi pemerhatian, kita dapat melihat bahawa langkah demi langkah telah dilakukan oleh murid untuk menghasilkan satu tugasan. Okey, itu contohlah ya untuk pendidikan seni visual ya. Okey, bagi mata pelajaran lain, ya mungkin cikgu boleh berikan idea bagi mata pelajaran masing-masing ya, bagaimana kaedah pemerhatian itu kita boleh kongsikan. Okey, dari mata pelajaran sejarah contohnya ya. Baru-baru ini kami telah pun menghadiri satu bengkel lain untuk membangunkan kita kata satu RPH lah, template yang mana daripada RPH itu kita boleh melihat di mana berlakunya pentaksiran bilik darjah, sama ada dalam bentuk pemerhatian, penulisan ataupun lisan. Tapi dari situ saya akan kongsikan lah ya mungkin pada perkongsian yang akan datang. Tapi secara umumnya untuk sejarah, bagaimana pemerhatian itu berlaku. Contoh yang diberikan ya, bolehlah kita katakan kita berikan peta lah pada murid. Okey, daripada peta kita minta murid melorikkan, mewarnakan ya, ataupun kita kata murid menunjukkan contohnya yang manakah negeri-negeri Melayu bersekutu, contohlah ya. Jadi di situ murid akan membuat pemerhatian terhadap peta tersebut. Jadi dekat situ berlakulah kaedah pemerhatian. Ya, dia pun mungkin akan lorikkan, akan warnakan ya. Dan lepas itu diikutilah dengan kaedah pentaksiran cikgu secara bertulis. Mungkin dia menjawab lembaran kerja. Untuk lisan pula bagaimana bagi semua mata pelajaran? Tentulah berlaku apabila berlaku soal jawab. Untuk mata pelajaran pendidikan Islam, contohnya ya, ada mungkin beberapa surah ataupun bacaan yang murid perlu baca dengan orang kata tajwid yang betul ya. Jadi untuk kaedah lisan, maksudnya guru ya, ustaz, ustazah boleh minta murid menghantar rakaman suara, rakaman bacaan tadi untuk ditaksir oleh ustaz dan ustazah. Jadi sebenarnya secara umumnya bila kita melihat contoh-contoh ini, kita tahu bahawa mudah sebenarnya kita hendak membuat pentaksiran bilik darjah kepada murid-murid ya. Yang penting pentaksiran itu mestilah selari dengan SP dan objektif yang cikgu ajar pada hari tersebut. Cuma bagaimana kita nak jelmakan dalam rancangan pengajaran harian kita ya. Kadang-kadang orang minta eviden kepada kita, betul tak? Terutamanya eviden berkaitan dengan pemerhatian. Yang itu kita kadang-kadang tak boleh nak tunjuk ya. Jadi sekiranya cikgu dapat merancang dengan baik dengan RPH itu, cikgu boleh ya menjawab apa je soalan tentang bagaimana cikgu menjalankan pentaksiran bilik darjah. Okey, panjang lebar saya bercakap ni. Saya harap guru-guru KB dan KP faham ya sebenarnya apa yang kita patut laksanakan ya dalam pentaksiran bilik darjah. Okey. Okey, lisan tadi saya dah cerita dah secara tidak langsung. Jadi sebenarnya dalam satu pengajaran ketiga-tiga kaedah ini memang ada. Cuma yang mana yang lebih dominan? Kadang-kadang kita melihat bertulis itu yang lebih, betul tak? Tapi bergantung juga kepada SP. Ya, kalau macam bagi mata pelajaran bahasa, biasanya kemahiran itu berulang tapi temanya berbeza-beza ya. Jadi mungkin kita kata PBD itu berlaku mengikut kemahiran. Sekiranya kemahiran lisan, maka kaedahnya mestilah kaedah lisan ya. Okey. Yang mana lagi soalan yang kita katakan kita perlu dalami sebagai guru ya, untuk kita mengajar dalam bilik darjah untuk melaksanakan PBD. Okey. Okey. Soalan nombor 11.
Bagaimana melaksanakan PBD secara dalam talian jika mempunyai murid yang ramai dalam satu kelas? Ya, memang cikgu akan bertanya, contoh murid saya 37 orang. Adakah dalam satu PDP saya perlu mentaksir semua? Ya, okey. Yang ini saya kena jawab menggunakan satu template, template RPH. Kalau saya boleh buka di sini sebentar ya. Okey. Untuk mata pelajaran sejarah ya, contoh yang saya dapat berikan. Yang mana RPH ini sebenarnya telah dibangunkan oleh pegawai-pegawai SIC Plus Negeri Pahang dalam bidang sains sosial. Dan sebenarnya dia masih lagi dalam pembikinan lah ya, yang mana kita bersyadang untuk kongsikan di seluruh negeri Pahang ya. Tapi kerana kita pun sekarang untuk bersemuka ya, dan juga PKP ni banyak perkara yang terpaksa kita tangguhkan. Jadi kami berbincang untuk berkongsi kepada guru-guru dibimbing terlebih dahulu. Jadi cikgu-cikgu KBKP sangat bertuah ya, kerana dapat kata ilmu yang baru ini. Kalau barulah ya, mungkin ada cikgu yang dah tahu ya, bagaimana sebenarnya kita melihat isu tadi yang kita kata murid kita ada 37 orang. Macam mana kita nak taksir semua sekali ke dalam satu PDP ya? Okey, kita lihat rancangan pengajaran harian ini ya. Okey, contoh yang diberi adalah mata pelajaran sejarah. Tajuk 5 iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, standard kandungan 5.4. Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka. Okey, standard pembelajaran 5.4.2 menjelaskan kualiti diri Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka. Okey, K5.4.6 mencadangkan sikap bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Okey, lihat pada objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kualiti diri Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Okey, yang kedua mencadangkan sekurang-kurangnya 6 sikap bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Okey, untuk kriteria kejayaan ni bagi sekolah TS inilah track mark ya, bermakna ada kriteria kejayaan. Okey. Di sinilah ya cikgu lihat ya, di mana ya guru meletakkan kaedah pentaksiran itu ya. Okey, lihat yang pertama dalam set induksi, murid dan guru bersoal jawab tentang bahan-bahan yang telah diberi. Flip classroom. Okey, cikgu tahu tak flip classroom tu ialah murid telah diberi bahan terlebih dahulu. Ya, mungkin dari minta murid baca buku teks dulu, mungkin cikgu ada beri edaran lain, mungkin cikgu ada bagi link YouTube dan sebagainya ya. Okey, jadi semasa berada dalam bilik darjah, murid dan guru akan bersoal jawab tentang bahan yang diberi. Jadi di sini akan berlaku kaedah pentaksiran lisan. Maknanya bila murid bersoal jawab dengan cikgu, murid yang dapat menjawab itu, cikgu tahulah siapa. Contohnya ada 5 orang yang dapat menjawab dengan baik. Maknanya di situ cikgu dah tahu dah. Okey, berlakunya kaedah lisan dan pemerhatian. Pemerhatian ni apa? Pemerhatian ni maksudnya murid telah membuat pemerhatian terhadap bahan yang telah dibekalkan sebelum ini. Maknanya dia refresh balik je. Bila cikgu tanya, okey, dia akan refresh balik apa yang dia dapat daripada bahan tersebut. Jadi berlakulah di situ kaedah lisan dan pemerhatian.
Jadi kat sini kita boleh tak letak berapa TP yang kita dapat cikgu anak murid kita. Dia tahu dan dia faham. Bermakna murid kita boleh beri TP1 dan TP2. Okey, dalam perkembangan pula ya semasa cikgu mengajar, murid menerangkan sifat-sifat hang tuah sebagai laksamana Melaka daripada bahan yang diberi. Nampak ya dekat sini, ini yang saya katakan tu, dalam satu PDP memang telah berlaku terbeza. Maknanya kita dah tahu dah objektif satu dalam PDP, murid yang lemah lah, bukan kita kata lemah lah ya, budak murid potensi, sederhana dan cemerlang memang boleh jawab soalan ini. Sebab tu kita kata semua murid ditaksir ke? Ya, semua murid ditaksir. Daripada murid cemerlang, sederhana dan potensi, kerana objektif pertama tadi semua murid boleh mencapai TP1 ataupun TP2. Ya, jadi dekat sini murid menerangkan sifat-sifat hang tuah daripada bahan yang diberi. Sama juga dia boleh jawab dan dia rujuk semula bahan. Ya, bermakna berlaku pemerhatian terhadap bahan. Okey, yang ketiga. Secara berkumpulan, murid menganalisis kualiti diri hang tuah serta laksamana Melaka dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Jadi kat sini, bila kita beri bahan pada murid, dia akan bersoal jawab. Ya? Jadi bila kita beri dia bahan untuk analisis, untuk tulis pula dalam peta pemikiran telah berlaku bertulis. Ya? Jadi dekat sini kita dapat melihat, ya, kita dapat melihat murid dalam kumpulan tersebut, ya, yang mana aktif, yang mana tak aktif, ya, ataupun yang mana sebagai penumpang sahaja. Jadi di situ sebenarnya dengan kebijaksanaan cikgu, ya, bila murid tu membentangkan, kita dah tahu dah lisan ni kita nak beri TP 4 ni kepada siapa, ya. Kemudian menggunakan peta pemikiran yang sesuai, bertulis, kita boleh minta murid tulis dalam kumpulan, kemudian masing-masing tulis secara individu, ya. Jadi untuk evidence bertulis sudah membandai dengan latihan ataupun aktiviti yang kita jalankan semasa PDP tersebut. Jadi melalui aktiviti yang kedua ini, kita telah boleh beri TP4 kepada murid kita. Bagaimana dengan murid yang tak mencapai? Ya, kita akan tanya balik. Di situlah, ya, peranan kita menyediakan pemulihan kepada murid yang tidak mencapai TP3 tadi, ya. Maknanya sekarang ni TP1 dan 2 mereka mencapai dalam aktiviti pertama, ya. Dalam aktiviti kedua, mungkin daripada 37 murid kita kata tadi, mungkin 34 murid mencapai. Dia boleh membanding beza, dia boleh guna peta pemikiran untuk menganalisis kualiti diri hang tuah, ya. Mungkin dapat TP3, TP4. Ada murid yang tak dapat senaraikan, ya, ataupun ada murid yang tak mencapai pun TP3. Apa yang kita perlu buat? Di situlah yang saya katakan tadi, perlunya bahan lembaran yang lain sebagai pemulihan, tapi bahan itu cikgu mudahkan lagi. Mungkin tidak guna peta pemikiran, ya, mungkin gunakan apa cikgu, suai padan ke, ya, tapi tetap boleh menganalisis kualiti diri hang tuah. Okey, itu untuk TP 3 dan 4. Okey. Yang ketiga, setiap kumpulan menyelesaikan tugasan berdasarkan situasi berikut dengan mengaitkan sikap bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Jadi ini dah mencapai TP yang tinggi lah cikgu, ya, TP 6. Ya, cikgu lihat bagaimana gabungan kaedah pemerhatian, lisan dan bertulis. Ya, maknanya cikgu beri tugasan kumpulan 1, negara berhadapan dengan COVID-19. Okey. Apakah sikap bertanggungjawab sebagai pemimpin untuk mempertahankan kedaulatan negara? Jadi murid kita akan memberilah sepatutnya apakah sifat yang sepatutnya ada, ya. Okey, kemudian kumpulan 2, negara yang dilanda perang. Okey, apakah yang dia nak huraikan? Ya, dan kumpulan 3, negara dilanda bencana alam. Jadi di sini cikgu lihat, ya, kreativiti murid-murid, bagaimana mereka menghuraikan kehendak objektif kita tadi, iaitu mengaitkan sikap bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Okey, cikgu tengok tugasan untuk TP 6, ya. Setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan dan memuat naik tugasan kumpulan melalui aplikasi TikTok. Sebab
ini kan kita katakan sebagai apa, PKP. Ya. Mungkin TikTok ni terlalu tinggi juga untuk murid. Ya. Kita boleh juga guna kaedah lain. Kaedah lain yang sesuai. Mungkin kita kata dalam bentuk PowerPoint ke, ya, yang dia boleh hantar kepada cikgu, sebab kita laksanakan semasa PKP. Okey. Pengayaan. Ya, murid mengenal pasti kepentingan bertanggungjawab dalam bertanggungjawab diri dalam kehidupan seharian. Ini bagi murid yang telah mencapai TP5 ataupun TP6. Ya, pemulihan bagi murid yang tidak mencapai TP3. Ya, cikgu beri tugasan lain macam saya kata tadi. Murid menyenaraikan sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Ya, cikgu mudahkan lagi supaya murid dalam kelas cikgu dapat ditaksir secara keseluruhan, tetapi berbeza-beza tahap penguasaan. Jadi menjawab soalan tadi, adakah murid yang ramai dalam satu kelas akan ditaksir semua sekali pada hari yang sama? Ya, dia bergantung juga cikgu, ya, kepada pengajaran cikgu. Mungkin kita katakan boleh, ya. Mungkin kita kata tidak, ya. Jadi itulah kita kata kebijaksanaan cikgu lah untuk mengatur kaedah yang sesuai. Tapi haruslah selari dengan SP yang cikgu ajar pada hari tersebut. Okey. Saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan. Itu pun sudah melebihi 20 minit. Jadi hasil daripada perkongsian pada hari ini, saya mohon cikgu respon, ataupun cikgu ada apa-apa soalan yang cikgu nak kemukakan, ataupun cikgu ada penambahbaikan, ya, yang cikgu ingin kongsikan bersama-sama dengan kita dalam grup Sains Sosial. Jadi itu sahaja daripada saya. Mohon maaf di atas kesalahan dan harap kita dapat berjumpa lagi, ya, pada perkongsian yang akan datang. Sekian, terima kasih.